Tiba-tiba Anwar Musa gesa Anwar pilih Zahid masuk kabinet. Pelik, kerajaan tak tubuh lagi tapi Perikatan Nasional offer jawatan menteri. Tiba-tiba tular rakaman gerakan tukar kerajaan. Lantik Zahid jadi TPM akan kukuhkan kerajaan Anwar. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa yang sebelum ini lantang menggesa presidennya Ahmad Zaid Habibie berundur dilihat menukar nada berhubung kerajaan gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan. Mengulas mengenai pelantikan kabinet, Anwar mengingatkan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim perlu memilih wakil UMNO menganggotai kabinet berdasarkan hierarki parti. Jelasnya UMNO tidak seharusnya dipandang enteng dan keputusan UMNO menyertai kerajaan perpaduan harus dihormati bukan saja oleh ahli gabungannya tetapi juga pengerusi Pakatan Harapan itu. UMNO melalui keputusan Majlis Kerja Tertinggi telah membuat keputusan tuntas menyertai kerajaan perpaduan ini. Ia keputusan parti yang wajar dihormati bukan saja oleh ahlinya tetapi juga oleh Anwar yang mengetuai kerajaan perpaduan. UMNO tidak harus dipandang enteng atau to be taken for granted. UMNO juga tidak harus diterima separuh-separuh. Umpama semangkuk gulai, jangan kuat diambil tapi isi nak dibuang. Justru pemilihan wakil UMNO dalam kerajaan wajar mengikut keutamaan hierarki partinya dan dengan redha kepimpinannya. Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya, Anwar dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 selepas mendapat sokongan Barisan Nasional, GPS, GRS serta warisan bagi membentuk kerajaan perpaduan. Selepas pembentukan kerajaan perpaduan, tumpuan kini terarah kepada pembentukan barisan anggota kabinet. Nama Ahmad Zahid dispekulasikan sebagai calon timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Anwar yang juga bekas ahli parlimen ketereh sebelum ini antara pemimpin UMNO yang lantang mendesak Ahmad Zahid meletakkan jawatan selepas PRU ke-15 yang menyaksikan keputusan terburuk Barisan Nasional. Anwar juga lantang mengkritik Ahmad Zahid yang membawa Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sementara itu dalam kenyataan sama, Anwar menyatakan keyakinan Perdana Menteri mampu menyelesaikan pemilihan anggota kabinet dengan baik. Yang penting Perdana Menteri perlu mempunyai pasukan bekerja yang mantap dan berwibawa. Rakyat menanti sesuatu yang baik untuk semua. Sudah lama rakyat menanti, katanya. Pengerusi Barisan Nasional Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail menegaskan keputusan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan adalah bagi memastikan pembentukan kerajaan negeri yang stabil. Katanya rundingan dengan Perikatan Nasional untuk menubuhkan kerajaan gagal kerana sikap pimpinan gabungan parti itu yang dilihat terlalu mementingkan jawatan. Berucap pada ceramah umum PRU15 di Rompin, Wan Rosdi berkata sebelum kerajaan negeri dibentuk, dia dihubungi pengerusi Pakatan Harapan Pahang, Amiruddin Syari. Katanya pada masa itu Amiruddin menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama tanpa syarat kepada Barisan Nasional Pahang bagi membentuk kerajaan negeri. Wan Rosdi berkata dia juga kemudiannya dihubungi pimpinan Perikatan Nasional di mana dia bertemu timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dan Naib Presiden Idris Ahmad. Dalam pertemuan itu, timbalan Presiden PAS telah bercakap dulu dan ketika itu kerajaan persekutuan belum ditubuhkan lagi. Ayat pertama dikeluarkan kepada saya mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bersetuju melantik saya sebagai senator dan diberi jawatan menteri penuh. Saya ini terkejut dalam hati. Kerajaan tak tubuh lagi. Macam mana boleh offer kepada saya? Katanya kepada penyokong yang hadir pada ceramah tersebut. Selain Amiruddin, turut hadir dalam ceramah itu ialah Presiden Amanah Muhammad Sabu dan bekas ahli parlimen Kuala Nerus Khairuddin Ahmad Razali. Wan Rosdi berkata, Tuan Ibrahim kemudiannya memaklumkan Perikatan Nasional mahu jawatan Menteri Besar Pahang, jawatan Speaker DUN dan jawatan ESCO diagihkan seimbang antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Selain itu, katanya Perikatan Nasional juga menuntut 3 daripada 5 kotak ahli Dewan Undangan Negeri lantikan diberikan kepada mereka. Saya lihat nampak mereka bukan nak berbincang tetapi dah menetap dan menentu keputusan sebelum perundingan dimulakan. Jadi saya cakap, Pakatan Harapan sedia bekerjasama dengan kami, Barisan Nasional Pahang tanpa syarat, katanya. Pada perjumpaan kali kedua, katanya, Perikatan Nasional masih tetap dengan pendirian untuk mendapatkan jawatan Speaker dan ESCO. Wan Rosdi turut mendedahkan sikap segelintir pimpinan Perikatan Nasional yang meminta penjabat Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung JKKK dan kunci balai raya diserahkan ketika proses rundingan sedang berjalan. Jadi kami membayangkan maknanya kestabilan dan kemakmuran adalah perkara kedua bagi mereka, katanya. Kata Wan Rosdi, keputusan dibuat Barisan Nasional untuk bersama Pakatan Harapan bukan keputusan dirinya seorang tetapi dibincangkan bersama adun lain dan dibawa ke mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri. Dalam pada itu, Wan Rosdi turut menyindir pengerusi Perikatan Nasional Pahang, Saifuddin Abdullah, yang mempertikaikan pendirian Barisan Nasional memilih Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan negeri.
Orang yang mempertikaikan kenapa kita pilih Pakatan Harapan dan bukan Perikatan Nasional, dia itu dah berapa kali lompat dah. Saya tak nak cakap, tapi kita tengoklah. Daripada Barisan Nasional ke PKR, daripada PKR ke Bersatu. Dan tak mustahil kalau ditawarkan jawatan selepas ini, lompat lagi, katanya. Kerajaan ini dia tak akan bertahan lama. Tak akan bertahan lama. InsyaAllah peristiwa yang telah berlaku sebelum daripada ini akan berulang kembali. Seorang pemimpin kanan PAS enggan mengulas dakwaan dia adalah pemilik suara dalam rakaman audio yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Malah ketika dihubungi Malaysia Kini, Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Pusat, Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata dia sendiri tidak dimaklumkan berhubung perkara tersebut dan tidak mendengar sendiri rakaman berkenaan. Itu tiada komen, katanya ringkas ketika ditanya sama ada dia merupakan suara dalam rakaman audio dan bercakap mengenai usaha menjatuhkan kerajaan. Terdahulu tular rakaman audio didakwa sesetengah pihak sebagai mirip suara Nik Muhammad Zawawi. Dalam rakaman itu, individu terbabit meminta jentera parti Perikatan Nasional terus bersemangat dan bersabar sedikit masa lagi kerana kerajaan sedia ada hari ini tidak akan bertahan lama. Dalam rakaman audio berdurasi 1:15 minit itu, Nik Muhammad Zawawi berkata apa yang dinyatakan itu berdasarkan daripada ramalannya bersama kepimpinan Perikatan Nasional. InsyaAllah, peristiwa yang telah berlaku sejak dari ini akan berulang kembali kerana jumlah kerusi yang kita, Perikatan Nasional, perolehi agak besar dan ramai pihak yang sebenarnya yang tidak mahu bersama-sama dengan DAP dan dengan PKR Anwar Ibrahim ini. Cuma kita bersabar sekejap. InsyaAllah, kita akan mengurat langkah, mengatur strategi-strategi yang baru untuk kita pastikan kerajaan di Malaysia ini akan dikuasai oleh Perikatan Nasional. InsyaAllah, katanya dipetik dari rakaman audio berkenaan. Mengulas lanjut, Nik Muhammad Zawawi sekali lagi berkata, dia tidak mengetahui kewujudan rakaman berkenaan. Saya tak tahu, katanya ringkas. Bagaimanapun ketika diminta mengulas saranan berhubung langkah untuk menukar kerajaan itu, Nik Muhammad Zawawi berkata, ia tiada masalah kerana ada caranya mengikut undang-undang. Bertukar kerajaan ini mengikut perlembagaan dan mengikut lunas undang-undang demokrasi berparlimen. Tiada masalah. Apa yang susah sangat? Sebab itu dalam parlimen kita ada undi percaya dan undi tidak percaya. Itu biasalah, katanya. Jelas bekas Ketua Dewan Ulama PAS Pusat itu lagi, dia juga tidak ada masalah dengan pelantikan pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10 dan menerima ketetapan yang di-Pertuan Agong. Saya orang PAS, saya akan jadi pembangkang yang akan semak dan imbang semua sekali. Itu pelantikan Perdana Menteri hak yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan termaktub begitu, katanya. Selain itu ditanya sama ada dia perlu membuat laporan polis, Nik Muhammad Zawawi berkata dia mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Tengok keadaanlah, tambahnya. Anwar yang juga Presiden PKR mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lalu. Melantik Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi sebagai timbalan Perdana Menteri akan mengukuhkan lagi kerajaan perpaduan dan bukan menjejaskan kestabilan pentadbiran itu. Malah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkashi berkata, Zahid adalah kunci utama kepada pembentukan kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebab itu melantik Zahid akan mengukuhkan lagi kerajaan perpaduan hingga tamat tempoh. Zahid komited kepada kerajaan perpaduan, dia kunci utama. Menolak Zahid akan mengancam kestabilan UMNO. 130 ketua bahagian bantah Zahid letak jawatan. Itu signal penting. Anwar perlu kerajaan stabil untuk membawa perubahan, kata Puan dalam satu kenyataan di Facebook. Dia mengulas kenyataan tokoh wartawan negara Khalid Jassin yang mendakwa bahawa Anwar akan melakukan harakiri jika dia memilih Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri atau melantiknya ke mana-mana jawatan dalam kerajaannya. Puan seterusnya menggesa Anwar diberi masa yang secukupnya untuk mentadbir negara. Cukup 5 tahun beri balik mandat kepada rakyat untuk memilih. Tiada langkah syaratan atau tembok atap. Jalan terus, katanya. Sebaliknya menurut Puan, dalang di sebalik naratif kluster Mahkamah UMNO ialah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Persepsi kluster mahkamah adalah konspirasi tertinggi tajaan Mahathir untuk bunuh UMNO, pertuduhan selektif dan puluhan pertuduhan bertujuan membina persepsi buruk kepada UMNO. Ini yang mahu diteruskan oleh Khalid Jassin. Matlamat Khalid ialah kerajaan perpaduan jangan stabil. Dia dan Mahathir mahu terus bunuh UMNO walaupun Mahathir hilang deposit di Langkawi, katanya. Negara sedang menunggu pembentukan kabinet baru seminggu selepas Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dengan tiada parti mencapai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan, Anwar terpaksa bergantung kepada sokongan Barisan Nasional untuk menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun, pelbagai pihak menentang saranan agar Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri berikutan pertuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang belum selesai terhadapnya.